Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk besar dia, iaitu ta'rif ilmu fiqh, sumber dan istilahnya. Kita berhenti hari itu ni fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Kita berhenti hari itu yang ketiga kot, no? Yang kedua. Jadi tajuk dia besar dia, fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin. Amin. Yang kedua, hukum-hukum yang berkait dengan keluarga, seperti perkahwinan, perceraian, keturunan, penyusuan, nafkah, pewarisan dan lain-lain. Hukum-hukum ini dikategorikan sebagai hukum-hukum hal ehwal kekeluargaan. Cuma hak bahagian-bahagian ni di mana kita sebut dah yang bulan sudah kita tak belajar yang ni. Kita tak belajar, hanya kita belajar pada bahagian yang pertama sahaja. Bahagian yang pertama pun kita sebut dah sebelum ni, hanya kita bicara tajuk jilid yang pertama sahaja.
Bahagian yang pertama dia ada 2 jilid. Jilid pertama dan juga jilid kedua yang berkait tentang bab ibadat. Cuma hak bahagian pertama ni pun kita belajar hanya 1 jilid, dan di sana dalam jilid pertama yang kita nak belajar ada 2 tajuk yang besar. Apa dia? Iaitu bersuci dan juga semayang. 2 tajuk dia akan buat mai pula tajuk-tajuk kecil lah. Cuma yang hak bahagian-bahagian ni untuk makluman kita saja. Untuk makluman kita sahaja, kita tak belajar. Jadi kalau kita belajar hak bahagian pertama pun, hak jilid pertama pun kurang-kurang 6-7 tahun. Tu hak bahagian pertama, hak jilid yang pertama. Belum kita masuk hak jilid yang kedua. Hak jilid pertama ni pun kalau kita sebulan sekali macam ni, sekurang-kurangnya 7 tahun. Jadi hak jilid kedua tak belajar bab puasa, bab zakat, bab haji. Yang ni kita tak belajar lah. Cuma kita belajar hanya 2 tajuk, iaitu bersuci dan juga semayang. Cuma dalam mukadimah takrif ni dia buat mai semualah hak tajuk-tajuk, bahagian-bahagian dia buat mai semua untuk makluman kita. Sebab apabila kita masuk jilid kedua sehinggalah jilid ke-8, dia tak ada dah mukadimah yang macam mana kita baca takrif ni, tak ada dah. Hubungan di antara fiqh, di antara fiqh dan iman, yang tu pun dia tak bicara dah. Masuk tentang jilid kedua, dia akan buat mai tentang bab zakat puasa. Dia masuk pada bahagian kedua, dia akan buat mai tentang hukum-hukum kekeluargaan. Dia tak ada dah mukadimah seperti mana yang kita hak duk baca lah ni. Hak kita duk mengaji lah ni pun belum lagi masuk tajuknya. Baru muka surat, kalau kitab yang baru hak nak beli hak baru ni muka surat 8. Kalau hak tuan-tuan mungkinlah muka surat lebih sikit ataupun kurang sikit. Tu pun baru muka surat 8. Tajuk yang sebenar kita nak mengaji nanti, tak silap muka surat, ada sebahagian kitab muka surat 29, ada kitab ada muka surat 33. Ditolaklah kalau 29 ataupun 30, tolak 8. Jadi 20 muka surat lagi. Jadi 20 muka surat lagi maksudnya apa? Jadi 20 muka surat jadi 40 halaman lagi. 20 muka surat, satu surat ada 2 halaman, maksudnya apa? 40 halaman. Kalau satu malam kita 1 halaman, maksudnya apa? 40 bulan. 40 bulan kali dengan berapa? Kalau setahun 24, lebih kurang 2 tahun. Baru kita akan masuk tajuk yang hak sebenar yang kita nak mengaji. Cuma saya duk sebut mana-mana pun, walaupun kita nak sampai tajuk tu lebih kurang 2 tahun lagi, hakikatnya tajuk-tajuk yang kita nak belajar ni kita bakat tahu dah. Bukan tujuan matlamat saya nak main ngajak tuan-tuan, nak main nak kongsi-kongsi sahaja, nak main nak bincang-bincang sahaja, nak main nak tolong-tolong peringat saja. Sebab apa? Sebab kita ni kalau tak bagi peringatan, lupa dah. Lupa. Tu dalam tiap-tiap hari Jumaat Tok Khatib duk pesan selalu dengan takwa. Tiap-tiap minggu duk peringat tentang takwa. Junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah, tu pun dia tak ingat juga. Lepas keluar daripada sembahyang, tengok kasut hilang dah. Baru pesan sat-sat, takut kamu kepada Allah, junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Keluar masjid, tengok tak ada kasut dah. Tu baru sat-sat tu peringat. Selalu saya ada buat contoh mudah-mudah lah. Peringatan ni selalu kita peringat ketika mana? Ketika hari raya. Sembahyang Aidil Fitri, sembahyang Aidil Adha. Tu imam duk peringat selalu sebelum nak sembahyang,
tu imam akan bangkit bercakap. Tuan-tuan, kafiat sembahyang Aidilfitri, dia sebutlah dengan lafaz niat. Lepas tu rakaat pertama lepas takbir tu ihram, takbir 7 kali diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi tu imam sembahyang dia pun lupa juga. Tu hak dia duk beringat tu. Hak duk beringat pun dia pun lupa. Lepas Allahu Akbar, lepas baca doa iftitah, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dia pun lupa nak takbir juga. Tu hak duk beringat. Tu dia sat-sat duk beringat suruh takbir, tapi dia pun lupa. Sah tak sembahyang? Sah. Sunat saja. Tapi nak abang kata hak duk beringat tu pun lupa juga. Ni macam hak duk mengajak ni pun kadang-kadang lupa. Dengan kita mai duk kongsi-kongsi macam ni, duk bicara macam ni, duk mengaji macam ni, duk ingat-ingat selalu. Maksudnya tak apalah kita ulang-ulang, tak apa. Kan cerita Piramli duk ulang-ulang tak cemuih pun. Duk gelak ha macam tu. Duk ulang tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tak berimbang. Tambah-tambah hak berkait tentang hak ibadat pada Allah. Jadi hak bahagian kedua ni untuk makluman kita sahaja. Cuma kalau nak tengok tajuk-tajuknya yang ada kita, tengoklah hak di kulit belakang tu. Ni hak kulit belakang ni, dia ada ni jilid pertama sampailah jilid yang ke-8 ada di belakang tu. Jilid pertama, cuma hak bahagian-bahagian dia sebut di sini ada 7 bahagian sahaja. Dia ada 7 bahagian sahaja. Sebab apa yang di belakang ni ada 7 jilid? Sebab bahagian pertama dia ada 2 jilid. Tu kita tengok hari tu ni, bahagian pertama dia kata apa? Hukum-hukum berkait dengan ibadat kepada Allah seperti berwuduk sembahyang. Itu hak jilid pertama. Tengok di belakang kulit. Hak belakang kulit tu hak jilid pertama, bersuci dan sembahyang. 2 tajuk tu. Tapi dia sebut hak bahagian pertama bersuci, dia sebut ni bukan bersuci, berwuduk sembahyang. Lepas tu puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ini masuk apa? Tengok jilid kedua, iaitu zakat, puasa, haji dan umrah. Jadi hak bahagian pertama tu dia ada 2 jilid. Jadi campur-campur semua ada 8 jilid. Itu kata kesempurnaan Islam ni bukan hanya dia mengajak kita tentang beribadat semata-mata. Seluruh kehidupan kita tu ada syariat-syariatnya. Semua ada syariatnya. Bukan hanya sembahyang saja sebagai contohlah. Nanti kita nak masuk bab sembahyang nanti contohnya. Kalaulah sembahyang tu di awal waktu, hukumnya apa agak-agak? Sembahyang awal waktu, sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, hukumnya wajib. Sembahyang di awal waktu, hukumnya sunat. Hak wajib masa mana? Dekat-dekat nak habis, dekat-dekat 5 minit, 10 minit nak masuk waktu zuhur asar, ketika itulah waktu wajib. Yang sembahyang awal waktu tu, sembahyang zuhur adalah wajib. Tetapi sembahyang di awal waktu adalah sunat. Contoh kita nak sembahyang di awal waktu, bang kita nak sembahyang, mak kita panggil, mak, mai sak mak nak sembang dengan hang sak mak. Yang mana lebih utama? Kita nak sembahyang ni, sembahyang zuhur wajib. Sembahyang di awal waktu wajib kan sunat? Afdal sunat sembahyang waktu. Kita nak sembahyang, mak kita panggil, mak, mai sak mak nak cakap sikit dekat hang mak. Panggilan ibu tu sunat kan wajib? Wajib. Mana dulu? Mayang hak berjumpa mak dulu. Sedangkan apa? Hak hubungan kita dengan mak kita ada hukum berkait tentang bab agama. Iaitu contoh pertama nak mudah-mudahlah. Contoh kedua saya buat contoh. Sembahyang di awal waktu tu adalah sunat. Mengqata' hak sembahyang hukumnya wajib. Mana lu agak?
Cuma ulama kata kalau masa waktu hak pendapat yang dhaif kata mayang hak fardu dulu lepas tu baru qada. Tapi hak mutamadnya, hak jumhurnya, hak qada dulu, hak wajib dulu lepas tu baru buat yang hak masuk waktu. Kenapa? Hak masuk waktu tu masanya begitu panjang. Hak masuk waktu tu masanya panjang. Maka buat yang mana dulu? Yang qada dulu. Sebab tu wajib. Cuma hak kita di Sungai Limau ni tak ada qada, tak ada masalah lah. Betul ke? Hak kita di orang Sungai Limau ni tak ada qada, tunai belaka ni, tak ada hutang dengan Allah SWT. Kita semayang di awal waktu Kita semayang di awal waktu sebab apa? Kita tak ada qada. Kalau saya tanya pun pakai takat tangan semua tunai zaid tak ada qada. Tu yang kita sembahyang awal waktu. Tetapi kalau kita ada hutang dengan Allah SWT, hak jumhurnya wajib segera dia qada hak dulu. Tapi kadang-kadang yang pelik hak sembahyang awal waktu tu tak apa lagi lah. Kadang-kadang hak balu hak sunat. Hak sunat dia tolong sungguh. Tapi bukan sinilah cerita di Afrika. Sini tak apa. Sebab apa dia buat yang sunat? Sebab hak qada dia tak ada. Sebab hak kita tak ada qada, tak ada masalah apa buat. Dah sunat banyak mana pun. Ni nak abang kata hutang kita dengan Allah SWT kalau sengaja segera qada dan juga segera bertaubat kepada Allah SWT. Nah itu kita nak menilai. Bukan hanya kita tumpu tentang ibadatnya. Begitu juga hubungan kita dengan benda-benda lain juga. Di sana ada hukum-hukumnya yang kita nak selesaikan. Kita nak selesai dalam kehidupan kita. Di sini juga disebut ni hak bahagian kedua. Kalau ada ustaz main mengaji mungkin ada kot. Ada ustaz-ustaz lain kitab ni dia ada 8 jilid. Kalau ada ustaz lain main, maksudnya ambil masuk bahagian kedua. Kalau ada ustaz main lagi masuk bahagian ketiga dan seterusnya. Cuma kalau kita boleh ambil yang penting-penting lah. Hak fardu ain ni kita utamakan dulu. Yang hak fardu ain kita utamakan dulu. Ini hak kewajipan pada kita. Sebagai contoh kita kata hak fardu ain ni, hak fardu kifayah ni tak apa, lambat-lambat tak apa. Utamanya hak fardu ain dulu. Hak fardu ain dulu. Dia kata bahagian kedua untuk makluman kita sahaja, hukum-hukum berkait dengan keluarga seperti perkahwinan. Bab perkahwinan, perceraian, bab talak raj'i, talak yang boleh rujuk, talak yang tak boleh rujuk, fasakh dan sebagainya, dia ada bahagian yang kedua. Keturunan, penyusunan, nafkah, pewarisan dan lain-lain. Hukum-hukum ini dikategorikan sebagai hukum hal ihwal kekeluargaan. Ada hubungan kita dengan kekeluargaan kita. Baik. Bahagian yang ketiga, ini juga kita tak belajar, untuk makluman kita sahaja, hukum-hukum berkait tentang perbuatan manusia, iaitu muamalah. Islam juga. Tu kadang-kadang kita bab sembahyang okey, sujud sampai dari sampai hitam, tapi buat jual beli tipu. Buat jual beli tipu, ada unsur riba dan sebagainya. Sedangkan bab tu juga Islam dah. Islam juga merangkumi semuanya. Bukan hanya ibadat saja hak tentang sembahyang sempurna, tapi hak luaran bab ekonomi kita, hubungan kita dengan manusia, kita tak ikut Islam, maksudnya kita meninggalkan sebahagian daripada ketentuan Allah, hukum Allah SWT. Kita ambil sebahagian daripada hukum Allah, kita tinggal sebahagian daripada hukum Allah SWT. Allah dah beritahu lah awal-awal kepada ahli-ahli kita yang kita pernah sebut dah sebelum ni. Allah beritahu kepada ahli kita, termasuk juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di fama jazaa man yaf'al zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun.
Allah kata beriman kepada sebahagian kita. Allah tuju kepada ahli-ahli kita. Sama juga dengan kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita ambil sebahagian Al-Quran, kita kufur sebahagian Al-Quran. Bab semayang kita ambil, bab ekonomi kita tak mau ambil, urusan buat jual beli kita tak mau ambil. Makanya apa kita ambil sebahagian? Sama juga, sama sahaja. 2 kali 5, 5 kali 2. Jawapannya sama juga. Beriman kepada sebahagian kita, kufur kepada sebahagian kita. Kata Allah, balasan orang yang berbuat demikian, kehinaan hidup di dunia. Orang yang tak ikut syariat Allah ni, dunia tu Allah Subhanahu Wa Taala hina dia. Maksudnya apa? Kehidupan dia tu dimurkai oleh Allah. Kehidupan tu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehinaan hidup di dunia, dan di akhirat nanti kata Allah, kami campakkan mereka ke dalam azab yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak lalai apa yang kita buat. Maksudnya apa? Ada hubungan kita. Bukannya kita sembahyangnya, bahak benar-benar lain juga kita nak kena jaga. Baik. Dia kata jual beli, gadaian, sewaan, pendakwaan, keterangan-keterangan, penunaian, dan lain-lainnya. Ia dinamakan sebagai hukum bab muamalat. Bab jual beli lah kita kata. Dia ada jual sana, ada jual salam, ijab dan kabul. Contohnya kita beli ayat dekat mesin tu, ada ijab dan kabul lah. Imam Syafi'i ijab dan kabul, tapi ada kita ambil juga pendapat imam-imam lain. Kalau tidak jenuh kita cakap dengan mesin saya beli ayat kalau Imam Syafi'i. Tapi kebanyakan kita juga ni, kadang-kadang kita bukan hanya berkat tentang bab muamalah, berkat tentang bab ibadat pun kita tuan-tuan ada kita ambil pendapat imam lain. Pendapat imam lain. Kalau betul-betul lah, kadang-kadang orang tanya juga, Ustaz, boleh tak Ustaz saya nak ikut pendapat Imam Hanafi sentuh perempuan, sentuh orang perempuan, isteri, sentuh isteri Ustaz, payah tak duk main masjid, duk buat bini sentuh kena batal, kena wuduk pula. Boleh tak saya taklid pada imam-imam lain yang kata sentuh tu tak batal? Boleh dengan syarat ikut semua. Hak kita ni pun kalau hak ikut Imam Hanafi ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, kita berwuduk pun tak sah dah hak kita ni. Bukan kata sentuh perempuan, bukan sentuh bini kita tuan-tuan. Belum sentuh bini kita pun dah batal dah wuduk kita. Sebagai contoh, Imam Ahmad Hanbal berqamar-qamar, masuk air dalam hidung, bersugi termasuk wajib bagi dia. Itu wajib bagi mereka. Bagi mereka orang tu tuan-tuan tak sah dah. Bukan kata sentuh tu hak wuduk awal-awal pun dah tak sah dah. Kalau Imam Hanafi 1/4 kepala, 1/4. Kalau Imam Malik seluruh kepala. Kita kena selai pun sah dah. Ikut Imam Hanafi kita batal dah, tak sah dah sembahyang. Bukan kata sentuh, sembahyang pun tak sah dah. Maksudnya apa? Kalau nak ikut boleh. Hak benda berat kena ikut. Ni Imam Hanafi sembahyang jemaah ni wajib kena ikut. Korban juga wajib kena ikut. Kena ikut semua. Ni kita nak ambil hak mudah-mudahnya, hak berat-berat tak mau ambil. Tak boleh ikut hak imam kita. Cuma imam kita Imam Syafi'i ni sempurna. Walaupun wuduk tu hanya 6 rukun sahaja, 6 fardu wuduk sahaja, yang kita akan jumpa nanti 2 kering, 4 basah, 2 kering yang kita buat lah. Tetapi hak kita buat tu menyempurnakan sunat-sunat, menyempurnakan wuduk, iaitu sunat-sunat wuduk. Hak kita buat 16 sunat-sunat wuduk tu menyempurnakan hak imam-imam lain. Kita fardu wuduk ada 6 fardu wuduk. 2 kering. Apa 2 kering Ustaz? Niat dan tertib. Yang basahnya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dan basuh kaki. Tetapi kita akan jumpa nanti dia ada 16 sunat-sunat wudu. Yang 16 sunat-sunat wudu tu hak mazhab lain depa wajib.
Kita menyempurna. Kita sempurna tak kita? Walaupun kita buat 6, tetapi kita menyempurnakan hak sunat-sunat wudu. Kalau hak imam-imam boleh tengok, oh sah jugalah sembahyang kita. Apa? Hak kita buat hak depa hak wajib, kita sunat. Tu hak kita tuan-tuan, hak sunat-sunat jangan tinggal. Jangan tinggal. Nanti kita akan jumpa nanti. Baik. Bahagian yang keempat, hukum-hukum. Ini seronok jugalah ini ni. Bukan yang ni, yang hukum yang ke mana tadi ni? Yang keempat. Yang seronoknya yang berkait tentang yang kedua, yang keempat, hukum yang kedua itu seronoklah. Dan jilid tak silap, jilid keempat ke apa, saya mengajar keempat tu bertambah bab poligami. Itu seronok tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Penuh orang lelaki mai bab poligami. Tapi orang perempuan tak seronoklah. Bab poligami ini bukan marah sangat dah bab poligami. Mampu tak apa, tu selalu saya sebut orang perempuan jangan duk takutlah. Orang lelaki ni kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, saya sebutlah orang lelaki ni, kalau kita betul-betul nak ikut sunnah Nabi, ikut hak mula-mula sekali. Apa hak mula-mula sekali? Nabi selepas kewafatan Khadijah, isteri yang tercinta, baru Nabi menikah 2, 3, 4, 5 sampai ada riwayat kata 9, ada riwayat kata 11. Selepas kewafatan Khadijah, baru Nabi poligami. Kita pun sama, kalau nak ikut hak betul-betul sunnah Nabi, tunggu hak pertama meninggal. Agak-agak siapa meninggal dulu? Nampak kita tengok COVID-19 pun, tu Haji tu, orang lelaki ramai mati. Tengok COVID-19 ni, hak lelaki ramai 2 kali ganda mati. Nampak kita orang lagi mati banyak. Saya duk pergi kuliah sini tak ada lah. Pergi kuliah. Sini ada kerusi, ada kaki. Saya pergi kuliah tempat-tempat lain, kerusi yang tak ada kaki tu. Sini ada tau? Kerusi yang tak ada kaki. Siapa yang duduk atas kerusi tu? Orang lelaki. Orang perempuan tak duduk kerusi tu. Nak kata apa? Orang lelaki ni tak larat, sakit pinggang, duduk atas kerusi yang tak ada kaki. Masa mengaji dia patut kerusi biar orang lelaki duduk, orang perempuan tak duduk selang berok apa. Kuat orang perempuan kuat. Tu pun training tuan-tuan. Kalau betul-betul tunggu ikut hak betul-betulnya, tapi tak salah lah. Kalau dia mampu nak kata kalau hak betul-betul, tunggu Nabi setelah kewafatan Khadijah baru Nabi poligami. Kita agak-agak tuan-tuan siapa mati dulu. Saya tanya orang perempuan, orang lelaki Zaid. Kalau saya tanya orang lelaki, orang perempuan Zaid. Tapi agak-agak siapa yang patut mati dulu agak-agak? Siapa tuan ni? Orang perempuan kata orang lelaki ya. Orang perempuan lelaki kata orang perempuan. Kalaulah contoh suami kita mati, orang perempuan, suami kita mati malam ni. Agak-agak malam ni kita mandi tak mayat suami kita? Kita kapan dah mayat suami kita? Kita semayang dah mayat suami kita? Semayang tak kakak? Dah. Tapi kalau isteri kita mati, insya-Allah kita akan semayang jenazah isteri kita. Betul tak? Siapa yang patut mati dulu? Kalau isteri kita mati, kalau suami kita mati, orang agak-agak isteri tu usung tak jenazah suami dia? Jangan nampak tak usung Tetapi kalau isteri dia mati, suami dia akan usung jenazah suami isteri dia. Kalau suami dia mati, agak-agak isteri masuk dalam kubur dah. Orang masuk liang lahat suami dia. Duduk rumah tak boleh keluar Tetapi kalau isteri dia mati, suami dia insya-Allah dia akan bawa isteri yang hak tercinta masuk ke liang lahat. Itu yang patut-patut orang perempuan mati dulu. Tapi banyakkan orang lelaki yang duduk mati dulu ni. Jangan umpan, jangan marahlah saja nak abang. Haduk mai ni tak berani tuan-tuan. Termasuk haduk cakap pun samalah. Ingat senang tuan-tuan. Ada satu disebut dengan keluluk. Ada satu madu lebah tuan-tuan. Kalau keluluk dia urung tuan-tuan. Tapi kalau madu lebah gigit tuan-tuan. Tuan-tuan tanya dia rumah tuan-tuan madu keluluk ke? Keluluk ke lebah? Kalau keluluk persilakan.
Tapi kalau lebah, jangan buat berani tuan-tuan. Tidak luar kita tuan-tuan. Dia gigit tuan-tuan, bengkak habis kan. Melawak lah. Baik, sambung lagi. Yang keempat, hukum-hukum berkait tentang kewajipan pemerintah menegakkan keadilan, menolak kezaliman, melaksanakan hukum-hukum ini berkait tentang pemerintah. Kita tak ada sangkut paut. Contohnya orang masuk rumah kita mencuri. Oh, kita kata mencuri ni, salah ni, kita pun pegang ikat tangan dia, kita ikat kakinya, kita buat kelak golok barang, kita laksanakan hukum hudud, potong tangan dia. Boleh tak? Mana boleh? Jangan kita buat pandai-pandai pula ni, hukum kena hukum curi ni. Nah, kena potong tangan ni, kita pun ambil barang, potong tangan dia. Boleh tak? Tak boleh, bukan urusan kita. Urusan pemerintah. Pemerintah yang melaksanakan. Apabila perintah laksana, maka kita kena ikutlah. Tak kira lah hukum tu berkaitan hukum syariat syarak ke, ataupun berkaitan tentang hukum hak kita buatlah. Dengan pakai ni, dengan penjarakan, hukum kerajaan pemerintah. Kena pakai penutup mulut, kena jarak. Tapi jarak ni insya-Allah siapa ni garanti lah. Kalau bukan kata masa Covid ni, jarak-jarak ni. Sebelum Covid pun memang jarak dah. Kita mengaji ni sebelum Covid memang jarak dah. Duk tiang seorang, di tiang seorang. Bukan sini lah cerita dah. Cerita di Afrika sini lah, alhamdulillah. Nak cerita penjarakan memang kita ikut lah. Kita ikut. Arahan tu tak ikut, arahan tu berdosa lah. Berdosa. Tak pakai helmet, berdosa. Tak pakai tali pinggang, berdosa. Pemerintah yang buat hukum. Hukum tu untuk kebaikan. Itu sebut dengan ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, itu mutlak. Taatlah kamu kepada Rasul, mutlak. Dan pemimpin di kalangan kamu. Selagi mana pemimpin tu taat perintah Allah, pemimpin tu taat Rasul, wajib kita kena taat. Walaupun yang pimpin tu hampa sekalipun, kita wajib kita kena taat lah macam ni lah. Pengai tutup muka dengan penjarakan, kita ikut. Tak ikut, berdosa. Ingat main-main tuan-tuan. Berdosa. Tu suruh tulis tu, tak tulis tu, dosa tuan-tuan. Tu saya baca di kotak tu. Tanggungjawab apa dia tulis tu. Tuan-tuan baca tak di kotak atas meja tu? Tanggungjawab anda untuk amanah kita tu. Tu kata amanah kita tu, tanggungjawab kita. Macam ketua kita lah. Contoh kita nak pi kerja, majikan kita kata pukul 2 sembahyang, kita pun setuju pukul 2 sembahyang suruh. Tu taat pada ketua kita. Kita pergi sembahyang pukul 1.20. Boleh tak boleh sebab kita dah sign buat perjanjian. Kita sebut tadi macam tadi. Hak sembahyang awal waktu sunat, hak taat kepada ketua kita tu adalah amanah, kewajipan. Ini kita kena jagalah. Baik. Bahagian yang kelima. Kita berhabislah malam ni. Bahagian-bahagian sebab kita tak mengaji, saya urai sikit-sikit dah lah. Bukan kita nak mengaji tajuk ni. Saya tu tolong urai-urai hajar hak benda ni. Bahagian yang kelima, hukum-hukum berkait tentang hukum yang dijatuh ke atas orang bersalah, menjaga keamanan dan peraturan seperti hukum kepada pembunuh, pencuri, peminum arak. Kesemua itu hukum disebut dengan hukubah, iaitu hukuman. Ini juga termasuk dalam hukum-hukum hudud lah. Mencuri dengan potong tangan, minum arak sebatan dan sebagainya. Ini termasuk dalam hukum-hukum hudud yang ada hudud. Tadi ini hukum kisas berkait tentang pemerintah. Baik. Ini juga kita tak belajar. Bahagian yang keenam, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara Islam, negara Islam. Ini hubungan di antara sebuah negara dengan negara lain. Contohnya OIC ke apa, hubungan di antara negara Islam dengan negara Islam. Ini juga di atas pemerintah, dia ada hukum-hukumnya. Maksudnya ada hukuman tetapan-tetapan di antara sebuah negara dengan sebuah negara. Dia ada hukum-hukum yang telah dipersetujui oleh kedua pihak di antara satu negara dengan satu negara lain, dipersetujui. Contohnya bangsa-bangsa bersatu dan ataupun OIC dan sebagainya lah. Ini hukum berkaitan tentang di antara sebuah negara dengan negara yang lain. Dia ada hubungannya. Baik.
Yang ketujuh yang terakhir. Hak ni hak penting, hak ni kewajipan ke atas kita lah ni. Hukum-hukum yang berkait dengan akhlak. Akhlak kalau kita ke ilmu tasawuf lah, penyucian dalaman kita ini penting. Kalau kata hak ibadat tadi ni luaran kita, tetapi ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dah dalaman tu dua-dua kita nak kena jaga. Dalaman pun kita nak kena jaga, luaran pun kita kena jaga. Tu kadang-kadang kata ustaz, hak dalam saya ni baik, luar saja tak bagus, tapi dalaman baik. Kadang-kadang hak dalaman tu mempengaruhi hak luaran. Hak benar yang luar tu kita akan nampak apa yang ada di dalam. Di mana Nabi sebut dalam hadis, kita dah sebut dah sebelum ni. Boleh sambung kan? Boleh terus kan? Sebelum ni kita dah sebut dah hari Nabi sebut apa? Wa inna fil jasadi mudghah. Iza suluha jasadi kulluhu wa iza fasada jasadi kulluhu ala wahya qalbi. Nabi kata pada jasad manusia tu ada seketul daging. Apabila baiknya daging tu, baik semuanya. Mata dia baik, mulut dia baik, telinga dia baik, tangan dia baik, kaki dia baik. Apabila baik daging tu, Nabi kata baiklah anggotanya. Dan wa iza fasada jasadi qalbihi, Nabi kata apabila rosaknya ketulan daging tu, rosaklah semua jasadnya. Allah kata wa inna fil jasadi mudghah iza suluha jasadi kulluhu wa iza fasada jasadi kulluhu. Apabila rosak ketulan daging tu, Nabi kata rosaklah semuanya. Matanya melihat benda-benda yang tak elok, telinganya mendengar benda-benda yang tak elok, mulutnya akan bercakap benda-benda yang tak elok, tangannya akan menulis benda-benda yang tak elok, kakinya akan melangkah kepada benda-benda tak elok. Apa dia Nabi kata? Ala wahiyat qalbi. Ketulan daging tu Nabi kata hati. Tu hati tu umpama raja. Tangan umpama esko, mata umpama esko, telinga umpama esko, mulut umpama esko. Maka esko ni, menteri-menteri ni akan ikut raja. Hati tu umpama raja. Maka yang tangan ni sebagai esko atau menteri, dia akan ikut arahan raja. Kalau hak dalam tu suruh baik, insya-Allah luaran akan baik. Tu hak dalam kita kena suci lah. Nak suci hak dalam ni berat sikit lah. Kalau luaran ni boleh mudah. Kalau kita gatal-gatal, sapu bang, sapu minyak kalbuh, ubat gatal, sapu insya-Allah dengan izin Allah lega. Tetapi nak suci hak dalam, nak kena apa? Nak suci hak benda dalam, nak kena operation. Berat lah. Kalau luka-luka di tangan kita, kita berubat, kita balut, insya-Allah seminggu, 2 minggu lega. Tetapi nak membaiki, nak ubat benda dalaman, contohnya nak ubat usus kita rosak, jantung kita rosak, maka nak perbaiki hak benda dalaman, nak kena belah. Dua-dua kena rasa. Luar pun rasa sakit, dalaman pun dikena rasa susah sikit lah. Hak dalaman ni cuma ubat dalaman, bukan dengan Panadol, bukan dengan minyak ubat-ubat dah, dengan amalan-amalan hak dalaman. Seperti mana? Membersihkan diri daripada kesyirikan. Contohnya melakukan sesuatu tu, contohnya buang ni sifat-sifat mazmumah yang ada dalam jiwa kita, sifat ujub, sifat sombong, sifat semua ni kita kena buang sifat-sifat tu. Sifat keakuan kita, inilah hak kita sebut ni. Nak sampai tahap yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu kita dengar Tok Khatib tu pesan,
takwa, ittaqullah. Selalu kita akan dengar ialah apa? Junjung segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal larangan Allah Taala. Selalu kita dengar yang tu saja tiap-tiap hari Jumaat. Tapi pada hakikatnya nak sampai pada satu tingkat yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama-tama ialah apa? Mensucikan daripada kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana aku ni, kadang-kadang kita bergantung dengan lain daripada Allah. Bergantung dengan harta, bergantung dengan kekayaan, bergantung dengan kerja dan sebagainya, bergantung dengan orang dan sebagainya. Kalau tak ada dia, tak boleh hidup orang kita. Kadang kita bergantung dengan sesuatu. Kena bersihkan dulu ni sifat-sifat mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat-sifat ni disebut dengan dosa yang paling besar, ialah dosa yang syirik dengan Allah. Tu tiap-tiap kali kita sembahyang disunatkan kita sebut baca doa iftitah, sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat hai'ah. Nanti kita akan jumpa sunat hai'ah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hak pertama lillahi ta'ala, kerana Allah. Lepas tu la syarika lahu. Hak mula-mula dia ingat semayangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah. Kadang-kadang yang ni pun kita tipulah dengan Allah. Kerana Allah, mulut kata kerana Allah, mulut kata tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Hanya lidah yang tak betulan saja duk kata macam tu. Tapi pada hakikatnya kerana lain. Tapi kerana lain selalu saya sebutlah sebelum ni juga. Kerana lain tu orang tahu lah, orang tak tahu. Siapa yang tahu? Kita dengar Allah. Contohlah malam ni saya tengok tuan-tuan, tengok puan-puan, bagus-bagusnya main mengaji. Mesti pahala banyak, mesti ilmu banyak ni. Tapi kita dengar Allah jaga. Sama juga dengan tuan-tuan tengok saya, ustaz ni sakanlah duk mengaji ni, pandai dia ni, ilmu dia banyak ni. Tapi hati saya ni saya dengar Allah Subhanahu Wa Taala saja. Orang tak tahu. Sampai bukan kata orang tak tahu, malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya tulis apa yang kita buat saja. Tetapi dalam hati kita ni, malaikat pun tak tahu. Sehingga di akhirat nanti datang buku catatan amalan kita belah depan ataupun tangan kanan, itu menandakan syurga. Ada buku catatan kita main belah belakang ataupun belah kiri, itu menandakan neraka. Ada buku catatan yang yang Allah bagi besok ni, buku catatan tu dilempak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa buang ni buku catatan amalannya sedangkan di dalamnya semuanya baik-baik belaka? Maka Allah beritahu pada malaikat, dia buat tu bukan kerana aku pun. Ini bahaya. Kita pakat-pakat jagalah. Saya kena jaga. Takut-takut di akhirat esok ni tak ada apa, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga. Bersihkan diri kita. Buang daripada sifat-sifat mazmumah, sifat wujud yang Allah sebut dalam surah Al-Maun, allazina hum yuraun, orang yang riak dalam ibadat. Lillah, kita katakan Allah. Lepas tu la syarika lahu, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Taala. Ini ilmu yang wajib. Ini kalau ada tempat kita wajib kita kena mempelajari ilmu penyucian. Kalau kita katakan ilmu batin, tulis besar-besar depan tu, insya-Allah ramai orang. Ilmu batin, insya-Allah kita selalunya ke ilmu batin ni hak terbang dulu tu. Ilmu batin. Malam ni kita ada kuliah ilmu batin. Penuh malam ni insya-Allah. Bapa kita faham ilmu batin ni, jalan tahangin, jalan tahayat, jalan terbang ke apa kan. Batin, hak batin keluar api tu. Kita ni ilmu hak dalaman kita ni, hak dalaman batin ni, hak batin hak benar hak dalaman.
kena suci. Itu dalam keadaan yang kita sebut tadi ni, mensucikan daripada sifat syirik kita dengan Allah. Hak nombor 2 ialah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sampai kata tadi ni takwa dia ni, membersihkan diri pada sifat kesyirikan kita dengan Allah. Yang kedua, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak taubat. Kalau Nabi bertaubat, riwayat kata 70 kali. Riwayat lain kata Nabi beristighfar, minta ampun dengan Allah. Walaupun Nabi tu maksum, Nabi beristighfar tu 100 kali Nabi beristighfar. Banyak lah. Kita lagi lah. Tak mestinya kita duduk tahan-tahan masjid, astagfirullah, duduk tahan kereta, astagfirullahalazim. Tak tahulah berapa ribu kali duduk tepuk tangan filek tu. 69, 67, 68. Kata filek kan ada nombor tu. Jadi hak panjang sampai 50, 49, 48. Nak tunggu tu apa salahnya? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Duk minta ampun dengan Allah. Kita doa ye dekat no. Kena baca ni penting ni ilmu. Yang ketujuh berkait dengan akhlak, sifat malu, perketi yang baik dan buruk dan lain. Bahagian ini namakan hukum akhlak dan adab-adabnya. Ini pentinglah adab-adab kita, akhlak kita kena jaga. Kita kena jaga mengaji akhlak tu. Tapi kalau kita mengaji, makin kita mengaji mai ada sifat sombong, sama kedudukan dengan iblis sebelum 40,000 sebelum Allah Taala cipta manusia, 40,000 tahun sebelum Allah Taala cipta manusia, dah jadi guru dah dia malaikat. Allah jadikan dia sebagai ketua pada malaikat, namanya Azazil, yang alimnya iblis ni. Tetapi dengan ada sifat sombong, banyak tak sombongnya? Sedikit Dekat Allah dia sujud dah. Sujud, ikut. Dia tak ikut apa? Dia tak ikut satu perintah Allah. Dekat Allah, insya-Allah dia sujud pada Allah. Cuma dia tak sujud pada Adam di atas perintah Allah. Kita Allah suruh sujud dekat Adam ke dekat Allah? Kita ni. Dekat Allah. Allah tak sujud dengan makhluk. Allah suruh sujud dekat Allah. Mana lebih teruk kita daripada syaitan? Daripada iblis. Kalau iblis, Allah dekat Allah dia sujud. Dia tak pernah ingkar. 40,000 tahun sebelum Allah cipta manusia, dia jadi guru dia, orang alim dah, tuan-tuan. Tetapi dengan sebab kepada Allah dia sujud, semua satu sahaja dia tak mau ikut arahan Allah SWT. Suruh sujud dekat Adam di atas perintah Allah Ta'ala. Dia kata, aku lebih baik daripada Adam, aku daripada api, Adam daripada tanah. Manalah yang aku nak sujud pada Allah? Kata apa? Wastakbara wa kana minal kafirin. Kita Allah suruh sujud dekat Adam ke dekat Allah? Dekat Allah. Tapi apa ramai orang tak mau sujud? Lebih sombong dah. Lagi sombong. Tu Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Sebab apa sifat sombong tu sifat siapa? Selendang Allah Al-Mutakabbir, selendang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Demikianlah kita dapati ilmu fiqh merangkumi hukum-hukum yang berkait dengan segala keperluan manusia dan mengenai semua perkara yang berkait, yang sesuai dengan kehidupan manusia, sama ada individu dan masyarakat. Sesuai lah. Apa yang buat tu Allah. Bila Allah buat, sesuai lah. Dia cipta kita. Allah tahulah kita, dia yang buat kita. Macam orang buat motor, dia tahu dia yang buat motor, dia yang buat kereta, dia yang buat handphone, dia tahu lah. Dia yang ciptakan makhluk, dia tahu lah, dia buat peraturan. Maka sesuai untuk kita. InsyaAllah kita ingat kita berhenti tantu dulu. Dan insyaAllah lepas ni kita bercara pula, masih lagi takrif lagi. Kita akan bicara fiqh Islam, mementingkan kemudahan dan mengelakkan kesulitan. Islam ni dia bukan nak berat kita, dia ada kemudahan-kemudahan, dan apa yang kita buat pun untuk kita hakikat yang sebenar. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan 11. InsyaAllah kita tuan-tuan tanda-tantulah, iaitu fiqh Islam merangkumi semua keperluan. Fiqh Islam mementingkan kemudahan dan mengelakkan kesulitan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman